So kita pergi kepada method selection. So method selection actually inilah kerja kita sebenarnya. Tadi method selection chart ni actually kita cuma intro je lah kan. So ini satu strategi macam mana kita nak pilih kita punya material. So inilah yang paling penting. So klik ni. So apa yang dia nak sebenarnya basic procedure ni ialah kita nak link between material ni dengan dia punya function. So material ni dengan function ni. Tetapi at the same time material ni dengan function ni ada shape dan proses. So dia datang sekali kan. So basically mestilah benda ni pun terikut sekali kan. Kita nak link ni tetapi actually kita terlink semua ni kan. So itu kita punya procedure. Kita nak establish between material dengan function. So ni strategi dia. So ada 4 saja kan. So yang pertama ialah translation. So kita kena interpret translation ni dalam bahasa English ialah interpreting pun dalam bahasa Inggeris juga kan. So apa kita nak interpret ialah kita nak interpret kita punya design requirement in term of function, constraint, objective and variables kan. So ada 4 ni. Kita kena interpret in term of 4 benda ni kan. So bila kita dah siap kan, so kita kena buat screening. So screening ni ialah kita nak buang benda-benda, kan ada banyak kan. So basically kita nak minimizekan kawasan-kawasan dia kan. So katakan ada mungkin bila kita screening daripada 100% tinggal 20% kan. So daripada 20% tu baru kita check balik kan. Tu screening. So yang ranking ni actually kita ordering lah. So order mana yang penting, mana yang kurang penting daripada screening tadi kan. Daripada 20% tu kita ranking pula. So yang keempat ni cuma addition saja. So ini ialah kita kena tahulah documentation dia kan. So basically. So ini dia punya chart flow kan. So pertama ialah translate design requirement. So kita klik ni. So basically dalam translation ni tadi saya cakap kita nak interpret design requirement ni in term of function, constraint, objective dengan free variables kan. So kat sini actually dia punya explanation panjang lebar sikit. So saya dah buat dia punya shortcut sikit dekat sini. So ini function. So apa itu function? Maknanya what does the component do? Apa yang komponen kita buat tu. So constraint, limit, constraint, confine kan. So ada 2, what non-negotiable condition must be met ataupun what negotiable but desirable condition must be met kan. So basically ni dia punya requirement. So awak kena tanyalah awak apa constraint dia. So ni adjective, ni yang paling penting sini kan. Ni adjective kan. So apa yang kita nak maximizekan atau minimizekan kan. Biasanya bila kita buat produk ni mostly lebih kepada cost, lebih kepada maximization atau minimization kan. Kita nak strength yang tinggi tetapi murah. Kita nak strength yang besar tapi dia kurus. Macam itulah kan. So satu maximize ataupun minimize. So free variables ni parameter yang kita boleh tukar. Apa variables yang kita akan tukar kan. So ini kita punya translation. So kita ada contoh. Saya ada 2 contoh yang ni kan. So yang pertama, a design calls for a cylindrical tie of specific length L to carry a tensile force F without failure. So it is to be minimize mass. Right? So the length L is specified but cross-sectional A is not. Ini panjang ni fix tapi dia punya cross-sectional A ni kan. So maximize force minimize the mass. So dekat sini kita kena tahu ada 4 tadi kan. So apakah dia punya, so kat sini kita kan. So apakah dia punya function? So function kita tie rod. Apakah kita punya constraint? So actually awak akan cari apakah constraint dia. Constraint dia L ni kan. L ni dengan force. Ni yang mengacau kita punya produk kan. So itulah constraint kita. So objektif kita nak reduce mass. Kan? So kita punya variable tadi apa yang kita boleh ubah kan? Tadi L kita tak boleh ubah kan. Dia cakap L kita tak boleh ubah. Tetapi yang boleh ubah ialah A kan.
So A dan juga automatically kita boleh ubah material sekali kan. So dia tak ada mention pun kan material apa kan. So inilah yang kita boleh ubah. So ni example yang pertama. So kita ada example yang kedua. So the mode of loading that most commonly dominates in engineering is not tension but bending. So ni bending lah. Ni actually you akan buat eksperimen ni sebenarnya dekat material. So yang ini dikata seterus balik lah. So kita ada force kan, kita ada L kan. So katakanlah maknanya dia punya constraint mestilah force ni kan, force ni dengan L ni, itu constraint dia. So kita punya objektif mostly ini untuk dapatkan minimize punya material kan. So apa yang boleh ubah, dia punya cross section area kan. So kalau kat sini tengok dia punya function ni lah beam, dia punya length ialah berapa panjang dia dengan dia constraint dia kan. So kita ada beam L ni dengan berapa banyak force. So apa yang objektif kita, mostly kita nak gunakan minimize. Macam kita buat jabatan ke apa kan. So mestilah kita nak gunakan minimize material kan. Tetapi dia dapat exert force yang kita requirement force kan. So sama juga ni variables ni kan. So cross sectional area, so area ni kita boleh ubah dan juga choice of materials. So ini dua contoh mengenai material selection chart. So basically, lepas tu ini tadi tu translate design requirements. So next kita pergi screen using constraint ni. So ini kita punya screening. So apa yang actually saya cakap tadi, senang je actually. Kita nak eliminate benda yang kita tak nak kan. So yang ini katakanlah dia kata if component must operate 250 degree Celsius, automatically bawah tu semua kita eliminate. So yang ni yang menulis E lebih besar daripada 10, so bawah daripada 10 tu semua kita buang kan. So ini macam ni tadi kan. Automatically katakan ini sampel lain ni kan. So dalam sampel ni 3/4 ni, lebih kurang 3/4 ni dia semua dibuang. So apa material yang tinggal ni, so material ni lah dalam material sendiri di consider kan. So basically kita kena screening. Kalau tak nanti kita check semua kan. Mau pingsan nak check semua satu-satu ni dia punya condition kan. So actually automatically kita buang dulu, jadikan dia sikit. So ini ialah untuk screening. So lepas tu kita ada rank using objective. Ni senang sekali lah kan. Basically kalau saya summarize lah kan. So basically apa yang kita nak buat ialah kita kena highlight mana yang penting. Bila you ada list semua kan. So nanti you akan rank mana satu. Barulah rank yang tinggi tu baru you pilih kan. So ranking ni so bergantung kepada apa parameter mana yang penting kan. So to summarize, screening isolate candidates that are capable of doing the jobs. So ini screening tadi kan. So screening dia isolate, dia separate kan. So ranking identifies those among that can do the best job. So ni dalam banyak-banyak tu mana yang paling bagus kan. So ini apa yang dia buat. So kita pergi kepada yang last kali ni, see documentation ni. So basically ni macam ni supporting document lah, sebab mostly you takkan ada data semua kan. So ini macam ni lah. So basically you kena tahu juga bila you dah ada material yang nak cari, you dah decide tadi kan, dah 3 proses tu you dah decide material. So you kena tahu juga dia punya parameter technical tu. So mostly zaman sekarang senang sebenarnya nak dapatkan ni kan, information supporting ni. So itu saja untuk 4 strategi ni. So, saya ulang balik. So kita ada 4 strategi untuk choose material. So yang pertama ialah translation, yang kita interpret data requirement. Yang kedua kita screening, kita buang yang tak perlu. Yang ketiga kita rank, daripada yang kita ada certain idea tu kita rank mana lagi bagus. So lepas tu kita cari information mengenai material tu supaya taklah salah kan.